Okey, satu lagi topik kita pada petang ni ialah berkaitan dengan Picasa ya. Satu lagi software editing yang paling simple lah ya. Okey, kita tengok macam mana Picasa kita boleh menggunakan Picasa ni lah untuk proses retouching atau proses editing gambar atau image yang kita ambil lah ya. Jadi before that, sebelum tu apa yang kita perlu faham? Jadi sebelum kita pergi ke software Picasa, kita kena tahu apakah yang dimaksudkan dengan Picasa lah ya. Iaitu satu lagi software editing yang digunakan pakai oleh mereka yang terlibat dalam fotografer lah ya. Yang ni Picasa ni dia lebih mudah dan lebih ringan daripada Photoshop lah ya. Jadi kita selain kita menggunakan Photoshop ataupun lain-lain software, Adobe Lightroom ke, apa-apa software yang ada dalam smartphone ke yang boleh pantas cepat kita buat proses editing gambar, kita kena tengok software Picasa ni yang apa yang boleh dilakukan dengan menggunakan Picasa untuk proses editing gambar kita lah ya. Okey, Picasa adalah penyusun gambar, editor dan penampil gambar untuk mengatur foto dalam album dan mengedit foto digital. Ia mempunyai laman web untuk berkongsi foto dan dalam talian yang berkaitan Google Plus kini mendapat ruang simpanan tanpa had secara cuma dan sistem penggunaan yang baik. Sekarang kita nak unlimited punya storage kita jadi dalam Google. Jadi kita boleh lah menggunakan Picasa tu nak buat editing, nak simpan gambar yang lepas kita edit tu ya. Okey. Kemudian be able to see the chart. Kemudian untuk mengedit dan mengatur album foto online dan offline. Okey ya. Itu adalah sejarah awal bagaimana wujudnya Picasa dalam proses editing gambar secara cepat dan mudah dalam offline ataupun online ya. Ia banyak digunakan lah ya. Yang di mana dicipta oleh sebuah syarikat bernama Livescape pada tahun 2002, kemudian Google telah membelinya pada tahun 2004 ya, dimiliki oleh Google tahun 2004 ya. Kemudian itulah ya tadi sejarah awal bagaimana wujudnya Picasa ya. Jadi before we start making change to your picture, you need to understand something about how picture work. The important thing is this general rule: Picasa does not change your original picture. It's just recorded or changed. That's not, but it means that if you look at picture outside of Picasa, then you won't be able to see the change. That's it, unless you specifically save or import in file more or than later, but keep in mind. Jadi sebelum kita mula membuat perubahan pada gambar anda perlu mengenai sesuatu tentang cara Picasa berfungsi. Perkara penting adalah ini adalah perkara penting sebagai peraturan umum. Picasa tidak mengubah gambar asal anda, ia hanya mencatat perubahan. Ini bagus, tapi ini bermakna jika anda melihat gambar di luar Picasa, maka anda tidak akan dapat melihat perubahannya. Itu melainkan jika anda secara khusus jimat and export file-filenya. Lebih banyak mengenai perkara itu di kemudian hari, tapi ingatlah. Jadi maksud ini sebelum kita mula perubahan pada gambar, anda perlu memahami sesuatu tentang cara Okey, maksudnya Picasa tidak mengubah gambar asal anda. Ia hanya mencatat perubahan. Maknanya Picasa ni dia tak ubah. Dia tak boleh ubah, tak boleh nak
buat secara lebih detail macam mana Photoshop buat, tapi dia hanya melakukan beberapa perubahan pada imej gambar yang kita nak buat editing lah ya. Jadi kalau kita buka ni yang contoh interface dalam Picasa lah ya. Kemudian dia ada file, edit, view, folder, picture, create, tool, help. Kemudian dia ada commonly need fit. Kemudian ada tanda macam star ni. Yang ni maksudnya finally tune, lightning and color fit. Kemudian fun and useful image processing. Kemudian dia ada more fun and useful image processing. Kan? Kemudian dekat finally tune lighting dia ada fill light, highlight, kita boleh setting adjust dia, nak cerah gelap dia, dia. Kemudian ada shadow, color, temperature. Kemudian dia ada yang ni dipanggil yang ni dia ada efek seterusnya. Yang ni more fun and useful image processing. Kemudian even more fun and useful image processing, dia ada banyak efek lah. Yang kita nak buat perubahan, dia boleh dalam bentuk pencil sketch ni lah, more effect lah, processing lah. Jadi kita nak guna Picasa, kita nak guna semua kita boleh ya. Jadi itulah beberapa perkara yang kita boleh lakukan dengan menggunakan software Adobe Picasa ni ya. Kemudian apa lagi yang ini? Kemudian Picasa bukan penyunting gambar seperti itu. Ia tidak membolehkan anda menyerahkan pixel individu dalam foto anda. Apa yang dilakukan adalah membolehkan kita mengubah gambar untuk membetulkan atau meningkatkannya. Peningkatan tersebut diketikkan dalam 3 kumpulan berbeza lah ya. Picasa is not such a picture editor. This does not allow you to customize individual pixel in your photo. Dia tidak membolehkan anda menggunakan pixel individu dalam foto anda ya. Okey. Kita tengok ni apa masuk Picasa lagi. Okey, ciri-ciri utama dalam Picasa lah. Ciri utama perkara yang menilai ini memberi perhatian kepada mereka ingin belajar menggunakan Picasa. Okey. Dia ada seperti untuk penyelidikan foto, kemudian tonton image, auto image untuk di mood biasa atau mood yang penuh. Dia kemudian untuk muat turun image komputer untuk download lah. Menggunakan imbas, kemudian mengindeks foto, kemudian mewujudkan collage, mewujudkan persembahan slide gambar, mantap foto atau email atau secara automatik untuk diterbitkan di blog, memberi kata kunci dan label kepada image. Kita edit dalam bentuk yang kecil, yang tak berapa besar, jadi senanglah untuk kita nak hantar foto ni untuk email ataupun secara automatik, ataupun kita nak masuk dalam blog ataupun dalam apa-apa website lah. Dia cepat proses editing lah, sangat mudah cepat daripada menggunakan Photoshop lah. Yang kita nak editing apa, kita nak download ke komputer, nak download ke mana, bila kita nak simpan ke hard disk ke, kita nak buat untuk slide, jadi senanglah kalau kita menggunakan Picasa ni, cepatlah prosesnya ya. Okey, jadi itulah. Kemudian apa yang boleh lakukan dengan Picasa? Kemudian kita tengok apa yang boleh lakukan dengan menggunakan software Picasa ni. Okey, potong atau cut. Dia boleh buat, boleh crop lah. Jadi kalau kita buka software Photoshop ni, kita tengok.
Okey. Kalau kita pergi dekat Picasso, kita buka, kemudian kita pergi dekat commonly need fit, kemudian dia ada crop, straightness, red eye. Kalau mata merah kita boleh klik dia kan, contoh. Okey. Kemudian dia ada auto contrast, auto color, restyle, kemudian tag, kemudian buat tag, kita nak buat tag. Apa tag kita boleh masuk. Okey. Kemudian dia feel light, maksudnya kita nak tambah exposure lah, nak kurang ataupun cerah gelap dia. Kemudian render tuning. Okey. So kalau tadi dia kata boleh cut potong ataupun jadi kita carilah apa-apa gambar, kita buka Picasso, kemudian kita klik kat crop, kemudian kita drag daripada atas ke bawah, kiri kanan, seperti ini. Kemudian dia akan potonglah bahagian mana yang kita nak ambil tu. Kalau kita dah confirm, kita just apply. Okey, dia akan appear macam ni lah. Orang yang potong okey. Okey. Kemudian kita tengok ni apa yang boleh dilakukan dengan bahasa. Okey. Okay, you can select the shape of the crop picture. Okay, tadi contoh yang kita buat tadi, kita dah crop dengan Picasso. Kemudian strike in, strike, kita nak luruskan. Okey. Kemudian red eye, kalau ada gambar yang kita tangkap tu dia ada red eye, kita boleh clear lah. Red eye, I don't have a good example for this because you can see why. Okay, but I click the eye button and drag the mouse to eye you want to correct. Okay, contoh lah, kalau kita ada red eye, kita klik dekat Picasso tu, dia ada red eye, kita klik dekat tu, kemudian kita pergi dekat mata mana yang kita ada tu, kita klik kat situ, dia kata ni tak ada red eye. Jadi dia akan buka lah. Kalau dah confirm, okey. Kemudian kita nak set auto crush, auto color. Okey, auto crush, auto color, kita pergi dekat auto contrast dekat tu. Kemudian dia ada fill light, kita boleh nampak. Kita fill light ni kita boleh cerah gelapkan dia. So undo auto crush ataupun auto color, dia kata kita pilih kat light ni sama juga. Kalau kita nak tengok, lepas tu bawah ni kat extreme ni dia nampak dia ada extreme and camera motion ni, dia ada pergerakan, dia ada akan beritahu yang gambar ni ambil menggunakan Nikon D77000, focal length 50mm, 35mm dia punya jarak dia tu, ataupun 75mm. Dia bagi tahu semua. Picture f28, ISO 125, shutter speed f40 per second. Okay, dia bagi bacaan informasi pada gambar yang kita ambil ni lah. Okey, okey, auto color. Okey, kita boleh adjust. Very simple, cukup senang. Sama juga menggunakan curve dan label pada Photoshop. Okey, tapi ini kita auto contrast, auto tone Kita cuma laras atau adjust pada fill light Okey. Okey. Kemudian reset this target to grade. Jadi dia boleh reset balik. Okey.
Kemudian kita boleh bina tag. Okay, seperti yang saya tunjuk tadi, kita bina tag. Okay. Kita pergi dekat tag, kemudian kita tag lah. Kemudian kita boleh dekat tag ni dia akan edit tag, kemudian dia nak font, kita boleh pilih font apa, kemudian size font, kemudian dia ada bold, dia biasa dia ada bold, italic dan underline. Kita alignment, kita ajar alignment, kemudian kita boleh ajar lagi dia punya size gambar, size tag, kemudian transparency yang kita nak clear. Okay, sumbangan contoh sumbangan. Okay. Contoh tag yang kita buat dalam, kita menggunakan jodoh, dan kita like tengok, ataupun kita pergi dekat, kita tukar font dia. Okay, dia akan ikut pergerakan kita. Dia akan bertukar. Sini color, kemudian kita tengok color, nak tukar color warna apa tulisan kita kita tengok, dan warna yang cerah. Kemudian hijau. Okey. Tengok kecerahan. Kalau nak cerah, nak tebal lagi, dia punya warna perkataan ataupun tag tersebut. Dan kita letak elemen dia. Okey. Dan bila kita dah confirm, kita klik apply. Kita boleh move, nak letak di atas, tengah, kiri, kanan, mana ada tag yang tu lah. Okey, itu yang kita sama juga boleh buat tag macam mana kita guna lain-lain software editing, ada Photoshop ataupun yang lain. Sangat senang juga menggunakan Photoshop. Okey. Kemudian fill the light. Fill the light tadilah. The option allow you correct situation where is slightly dark. Part of the picture are also dark. Ada tempat yang semakin cerah, yang semakin gelap. Just use light to customize the result. Don't overdo. You lost some detail in bright area. Jadi kita jangan adjust terlampau banyak sangat lah. Kita setting bagi balance lah, supaya dia tak hilang apa punya detail pada kecerahan gambar tersebut lah. Kita tengok lah kesesuaian kita lah. Okey, ini tag. Okey, kalau confirm kita apply tu lah. Kemudian kita adjust lah. Kalau kita nak crop lah. Okey. Kita tengok lagi apa yang boleh dilakukan dengan Picasso. Kemudian turning. Okey. Tengok dekat mana turning. Dekat view, live view, small tanda, edit view, properties tab, place, slideshow, timeline, kita nak buat set option, small picture, kemudian dekat folder, dekat picture, view and edit, basic edit, undo, kemudian create, kita nak set kat desktop ke, nak make poster, nak picture collage, kita boleh, kita nak buat dalam bentuk poster. Kemudian ada juga panel poster setting, kemudian poster size, paper size. Jadi kalau kita nak besar lagi, kita buat dalam bentuk besar.
try ubah tengok. Kemudian kita klik OK. Tengok. Dia nampak. Okey ya. Kemudian kat setting coaster tu dia ada boost, soft, kemudian kita klik dia keluar tu. Kemudian kita back pada apply tu kan, apply lah kalau dekat lah, kita try apply tengok. Ni yang kita apply tadi. Sini. Dan kita back to library. Dan kita cari lagi contoh nombor. Okey. Kita crop gambar ni, contoh lah. Kemudian kita crop, kita kat background tu dia ada menu. Lepas tu kita nak crop size dia, current ratio, kemudian 5:8, 10:15, 9:13, 25. Ini size kita nak cropping lah. Kita nak dalam size berapa yang kita nak, custom apa ratio dia punya size gambar yang kita nak crop tu. Okey ya. Kita klik lah contoh A4. Kemudian kita pun dah confirm, kita klik apply. Dia akan keluar macam tu. Kemudian kita nak kontras, kita klik auto contrast, kemudian kita adjust. Okey. Very easy. Agak mudah daripada kita menggunakan Photoshop. Jadi up to you, terpulang nak guna Photoshop ataupun Picasa dalam proses editing foto yang kita ambil tu ya. Kita tengoklah apa yang kita perlu boleh lakukan ya. Kita nak guna macam mana. Kan? Kita adjust. Okey, pening. Kemudian okey, itulah yang berkaitan dengan Picasa, yang mana kamu kalau belum download, boleh download Picasa ni. Dia very easy, sangat senang kalau nak buat editing, tapi dia tak boleh buat sedetail yang sehebat mana Photoshop boleh buat lah. Just boleh masuk tag, efek-efeknya adalah beberapa efeknya ya. Sini seperti kita nak buat bentuk gambar one, untuk gambar glow, efek-efek dia. Kemudian kita boleh cubalah efek-efek dia ya. Cancel. Kemudian kita nak buat bentuk apa efek, cancel scale seperti ni. Jadi kita boleh pilih efek dan apa yang kita rasa perlu. Kita nak buat efek berdasarkan kreativiti kita lah ya. Kreativiti kita nak tambah efek apa dekat gambar tersebut lah. Jadi kita nak setting fill light, highlight, shadow, semuanya boleh dengan menggunakan Picasa ni lah ya. Jadi terpulang lah mana satu yang kamu suka untuk menggunakan efek-efek yang ada pada Picasa. Okey ya. Dan bila kita dah selesai editing gambar, kita dah buat rasa dah macam buah hati, kita tengok dekat ni nak share, kemudian kita nak email, kita nak print boleh, kita nak export. Okey, jadi kita nak save as, tengok kita klik save. Okey, dia bagi dalam bentuk JPEG. Kalau kita nak save dalam Picasa ni dalam bentuk JPEG, kemudian kita rename lah satu contohnya. Okey, ataupun satu AA. Dan kalau rename kita save ya.
Kemudian dia akan save. Tapi kita ingatlah kita save dekat mana ya. Local E, new folder E. Kita pergi, kita save dekat tempat yang senang kita ingat lah. Picasa. Okay, kita save dalam bentuk JPEG. Okay. Kemudian kita check dekat bahagian yang kita save tu. Ini contoh lah. Okay. Okay. Inilah gambar yang kita buat editing menggunakan Picasa punya software. Okay, gambarnya asalnya dia under exposure, jadi saya bright sikit. Auto contrast dia, auto color dia, fill light. Okay, gambar nampak cerah lah pada gambar asal. Okay, kalau gambar asal kita tengok kalau dalam proses asal tu kita tengok ini yang belum, ini gambar asal. Kita back, kita tengok gambar asal yang saya ambil. Okay, ini no kita back. Contohlah yang gambar asal yang saya ambil ni. Yang saya ambil, yang kita tengok sebab kita buat proses editing menggunakan software Picasa. Okey, dan bila kita dah save file, kita dah crop, dia akan jadi seperti ini. Kalau dalam proses editing dia masih lagi dalam dalam proses editing. Sebelum kita buat before kita buat editing, dia masih lagi dalam under exposure. Sebab kita editing menggunakan Picasa, dia gambar dah dia bagi exposure yang balance lah, dari segi dia punya kecerahan dan tone color dia. Okay, toning dia. Okay, itulah saja berkaitan dengan Picasa, dan kamu boleh cuba menggunakan software Picasa ni. Boleh download daripada mana website yang dalam Google, yang mana ataupun kalau dah ada, kamu yang pernah biasa menggunakan Picasa boleh teruskan selain menggunakan Photoshop. Jadi boleh praktik menggunakan Picasa untuk membuat editing auto contrast atau auto color pada image atau gambar yang kita shoot lah. Okey, itu berkenaan dengan Picasa. Agak mudah dan simple lah menggunakan Picasa ni. Dia tak komplit, tak complicated seperti mana kita menggunakan Photoshop. Okey, jadi saya harap kamu dapat membiasakan, mempraktikkan dengan tempoh masa yang ada ni. Boleh menggunakan Picasa ni dan cuba try ataupun cuba buat editing menggunakan Picasa. Software Picasa ni yang agak mudah dan senang lah kalau nak bandingkan dengan Photoshop. Okey.